Okey, saya nak sambung semula dengan tadi. Okey, dalam konsep sudut genting ni, yang pertama sekali dia akan mengalami pantulan dalam penuh apabila sudut tuju melebihi sudut genting. Okey. Bila yang pertama, mana? Yang pertama, syarat dia untuk mengalami pantulan dalam penuh, sudut tuju melebihi sudut genting. Okey, yang kedua, mesti merambat. Okey, dari kawasan tumpat kepada kurang tumpat. Okey, kita refer balik pada gambar. Lintasan cahaya masuk ni daripada kurang tumpat kepada kepada tumpat. Jadi dia tak mengalami pantulan lah. Dia mengalami pembiasan. Okey, mengalami pembiasan. Jadi bila sampai ke sempadan, sampai sempadan ni, kita dapati sudut tuju ni melebihi sudut genting. Sebab sudut genting tadi 24.4, ni 30 melebihi 24.4. So dia akan mengalami pantulan dalam penuh. Sebab dalam kes ni lintasan ni dia bergerak daripada tumpat kepada kurang tumpat. Ni udara, ni intan, dia tumpat. So dia akan mengalami dalam pantulan dalam penuh. So kita buat garis pantulan, sudut dia sama besar lah. Kena buat garis normal dulu. Okey, kita pun pantulkan dia ni. Kemudian sampai sepadan ni kita buat garis normal. Jadi sudut tuju ni, kalau tengok dia lebih besar daripada 24.4. Sebab kita ambil nilai 30 ni besar ni. So ini lebih besar daripada 30. So dia akan mengalami pantulan dalam penuh. Sampai sini pun dia akan terpantul lagi sebab dia melebihi sudut genting. Okey, bila melebihi sudut genting dia akan mengalami pantulan dalam penuh. Okey, di sini kita andaikan ini kecil daripada 30 lah. 30. So dia tak akan mengalami pantulan dalam penuh dah. Dia akan mengalami pembiasan biasa. Jadi dia akan terkeluar. Bila keluar ni kawasan kurang tumpat, jadi sudut dia mesti lebih besar daripada sudut tuju. Okey, next soalan nombor 3. Nombor 3. Tajuknya gelombang. Tajuk gelombang. Rajah menunjukkan satu surih pada gelombang bunyi pada skrin OSK apabila tali sebahagian dipetik dengan sasaran tertentu. Okay, yang hitam tu gambar asal dia lah. Okey. Apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi? Okey, saya dah beritahu itu. Hanya gelombang bunyi sahaja gelombang membujur. Yang lain semua gelombang elektromagnet. So jawapannya gelombang membujur. Okey, pada rajah 3.1 lakarkan satu surihan baru bagi menunjukkan gelombang bunyi yang sama kelangsingan. Langsing ni dia merujuk pada frekuensi. Okey, tetapi lebih kuat. Kuat maksudnya gambarannya adalah amplitude. So pada gambar ni frekuensi dia sama, maksudnya bilangan getaran dia still sama, 3 getaran ni. Okey, frekuensi dia masih sama sebab frekuensi merujuk pada langsing merujuk pada frekuensi dia tetap. Sebab kelangsingan yang sama, frekuensi dia tetap. So kita kena lukis 3 gelombang ni. 1, 2. Tu 2,5 gelombang ni. Tapi dia kata lebih kuat. Lebih kuat ni maksudnya amplitude dia bertambah. So kita draw dia, meningkatlah amplitude dia. Puncak dia meningkat, bawah dia pun meningkat, puncak yang ni lagi meningkat, yang ni pun lembah dia pun lagi besar. Okey, ini menunjukkan dia bunyi kuat sebab amplitude dia bertambah. So 1 markah untuk itu. Okey, soalan B. Tali sebahagian dalam rajah 3.1 dipetik dengan frekuensi 1 kHz. Okey, saya dah betik pada kilo tu.
Sebab sebarang pengiraan dia mesti dalam unit asas. Bila kilo, awak kena hilangkan prefix kilo tu, kita darab dengan 10 kuasa 3. Laju bunyi yang diberi adalah yang terhasil adalah 330. Okey. Hitung panjang gelombang bagi gelombang bunyi terhasil. Jadi kita guna V sama dengan F lambda. V ni dia bagi. Okey, V dia bagi pada soalan ni 330 ni. Jadi yang ni awak masuk dalam V. Kemudian dia bagi apa lagi? Frekuensi tadi 1 kHz. Jadi pelajar ada masalah kat sini. Dia masuk 1 kHz dalam F ni. Memang salah lah. Sebabnya 1 kHz. Jadi awak kena darab dengan 10 kuasa 3. So kita gantikan laju dia 330. Kemudian kita masukkan frekuensi tadi. Saya kata tadi 1 kHz. 1 darab kilo. Kilo 10 kuasa 3. Sebab kita nak cari panjang gelombang ni. So kita bawa ni ke belah sana. Dia akan jadi bahagi. So jawapannya 0.33 meter. Okey. Soalan seterusnya. Rajah 3.2 menunjukkan pandangan atas sebuah bilik. Bunyi yang dihasilkan oleh gitar melalui pintu dan jendela yang terbuka. Pada rajah 3.2, lukiskan corak gelombang selepas melalui pintu dan jendela itu. Okey. Jadi kita kena faham konsep apa? Kalau lalu celah, gelombang melalui celah ataupun halangan. Apakah fenomena yang berlaku apabila dia melalui celah ataupun halangan? Okey, di soalan ni dia suruh awak lukis corak. Okey, kita dah belajar konsep berlawan. Okey, apabila gelombang ni, okey, dia melalui celah. Ada 2 celah ni. Okey, 2 celah. Ni satu celah kecil, satu lagi celahnya besar. Okey. Berlawan ni dia akan jelas. Dia akan lebih jelas kalau celahnya kecil, dan manakala kalau celahnya besar atau halangannya besar, kesan berlawannya kurang lah. Jadi nak menjelaskan berlawan tu lebih jelas di celah yang kecil ni, kita lukis ni, kita buat luas sikit ni. Okey, sebaran dia ni buat luas. Gelombang dia bila nak lukis, dia punya panjang gelombang ni mesti sama dengan gambar ni. Mesti sama. Kalau siapa buat kecil memang salah lah. Dia akan terbelah lebih jelas. So dia punya gelombang dia mesti membulat kat sini. Kalau yang kawasan celah yang besar, dia terbelau juga. Okey, dengan amplitude yang berkurangan lah. Sebab dia kena sebarkan ke permukaan yang lebih luas ni. Tapi lukisan ni lebih lurus. Okey, hari tu saya dah cakap, kalau dia punya celah tu besar, dia punya kesan berlawannya adalah kurang ketara. Kurang ketara ni kita gambarkan dengan lukisan gelombang tu lebih lurus. Okey, next soalan nombor 4. Okey, rajah 4 menunjukkan putaran 4A menunjukkan sebuah pemain baseball bersiap sedia untuk membaling bola. Kemudian B pula menunjukkan putaran bola itu selepas balingan. Okey. Pada gambar ni, okey, awak boleh bayangkan dia lempar bola tu guna tangan kanan dia. Lepas tu dia akan pusing. Okey, bola tu akan mestilah naik ke atas kan. Dari bawah mesti naik ke atas. Kemudian kalau awak perhatikan arah balingan bola tu dengan direction angin tu. Angin dia bergerak ke sana ni. Dia gerak sana. Bola ni pusing naik sana. Macam tu. Bola dipusing naik sana. So balingannya adalah sama dengan arah aliran udara. Balingan dia dari sana naik ke atas macam tu. Okey. Pada rajah 4.1b, tandakan dengan P kawasan di mana laju aliran udara adalah lebih tinggi.
dekat mana tinggi. Kalau kita fikir dari segi logik, bola tu naik atas. Ini bermaksud tekanan bawah tinggi, tekanan atas rendah. Tekanan ke atas ni rendah. Okey, kalau Bernoulli prinsipal menyatakan apabila aliran laju tinggi, tekanan adalah rendah. So, sini aliran laju tinggi. Di bahagian ni aliran laju tinggi, tekanan dia rendah. Kenapa rendah? Sebab bola ni bergerak ke atas. Naik daripada bawah dia naik atas. So, ke atas tekanan dia rendah berbanding dengan tekanan di bawah. Tekanan di bawah ni akan tolak bola tu ke atas. Tadi disuruh tanda kawasan mana aliran laju tinggi. So, di sinilah. Sebabnya tekanan sini rendah. Aliran laju sini tinggi. So, kita tanda kat sini P. Okey, soalan yang kedua. Tunjukkan dengan menggunakan arah anak panah bagi menunjukkan arah lintasan bola itu bergerak. Okey, saya kata dah. Bayangkan bola ni di sini, dipusing, dilempar macam tu. Okey, lempar macam tu. So, arah balingan bola naik macam ni lah. Okey. Terangkan jawapan anda dalam 4A2. Kenapa lintasan macam tu? A2 tu. Okey, aliran udara sama dengan arah putaran bola. Okey, saya kata tadi dilempar tu bola berputar. Jadi arah lemparan putaran bola tu sama dengan aliran udara. Yang kedua, aliran di bahagian atas adalah lebih besar daripada aliran udara di bahagian bawah. Ini akan mewujudkan perbezaan tekanan. 2 markah ni. So, markah pertama awak kena jelas aliran udara sama dengan arah putaran bola. 1 markah. Yang kedua, aliran di bahagian atas lebih besar. Okey, lebih tinggi. Tulis. Lebih tinggi daripada aliran udara di bahagian bawah. Ini akan mewujudkan perbezaan tekanan. So, 1 sini, 1. Okey, namakan prinsip fizik yang terlibat dalam 4B2. Di sini saya tekankanlah bila nama seseorang mesti namanya bermula dengan huruf besar dan ejaan mesti betul, baru akan dapat markah penuh. Okey, jadi prinsip Bernoulli, double L. Huruf B besar. Okey, siapa yang buat huruf kecil? Salah. Prinsip Bernoulli. Okay. Soalan C. Okey, Raja menunjukkan 0.14 kg bola sampai kepada pemukul dengan laju 30 meter per second. Kayu pemukul membuat sentuhan dengan bola selama 0.082 saat. Okey, di sini dia bagi apa? Kat sini dia bagi jisim bola, dia bagi laju bola sampai kepada pemukul dengan laju 30 meter per saat. Kayu pemukul buat sentuhan dengan bola selama 0.082 saat. Berapakah daya yang dikenakan oleh kayu pemukul jika bola itu bergerak menjauhi dengan laju 43 meter per saat? Okey, jadi dia nak apa? Dia nak daya ni. Okey, kita fokuskan. Kita underline apa kehendak soalan tu. Berapakah daya? Daya apa yang terlibat ni? Sebabnya dia melibatkan sentuhan masa yang singkat. So, daya impuls. Sebab kayu ni keras, kena bola ni, dia akan menghasilkan satu daya yang besar, iaitu dipanggil sebagai daya impuls. So, formulanya daya impuls MV tolak MU per T. So, kita masukkan jisim dia. Kemudian kita masukkan laju akhir dia 43, laju awal dia 30 bahagi dengan masa tindak balas tu 0.082. So akan dapat 22.195 second. 22.195 Newton, ataupun kita bundakan jadi 22.2 Newton. Okay, nombor 5. Tajuk optik. Awak biasa tengok je soalan, awak kena tahu dah tajuk apa yang terlibat.
barulah kita dianggap sebagai menguasai sesuatu topik. Okey, kalau tengok tu kanta, so topik optik. Okey, rajah menunjukkan 5.1 menunjukkan panjang fokus F bagi dua kanta cekung. Kedua-dua kanta cekung itu mempunyai indeks biasan yang sama. Okey, indeks biasan yang sama. Okey, tengok gambar pertama tu dia lebih nipis, gambar kedua tu dia lebih tebal. Okey, kalau nipis panjang fokusnya panjang, kalau tebal panjang fokusnya pendek. Mana panjang fokus? Ukurannya ialah dari pusat kanta sampai titik fokus F. Itu adalah panjang fokus. Okey, dari pusat kanta sampai ke F, itu adalah panjang fokus. Okey. Tikkan right pada jawapan yang betul. Kuasa kanta P dalam unit diopter boleh ditentukan melalui formula mana? Okey, formula yang kedua. Kalau guna P sama dengan 1/F, dia mesti dalam panjang fokus dalam meter. Nak ganti dalam ni, mesti dalam meter. Nak ganti yang ni, mesti dalam meter. Okey, kalau nak guna cm, dia kena 100 ke atas. 100/F. P. Ini dalam cm. Kalau dalam meter, dia mesti 1/F dalam meter. Mesti dalam unit meter. Okey, B. Bandingkan ketebalan kata itu. Senang sangat. Atas tu gambar mula-mula tu nipis, gambar kedua tebal. So 5.2 tebal daripada 5.1. Bandingkan panjang fokus. Semua ada pada gambar. Panjang fokus 5.1 lebih panjang daripada 5.2. Okey, panjang fokus darjah 5.1 lebih besar daripada 5.2. Okey. Hubung kaitkan ketebalan kanta dengan panjang fokus. Semakin tebal kanta, semakin pendek panjang fokus. Okay, namakan fenomena cahaya yang terlibat pembiasan cahaya. Kalau guna cermin, konsepnya pantulan. Kalau guna kanta, konsepnya ialah pembiasan. Okey, seterusnya rajah 5.3 menunjukkan rajah sinar yang tidak lengkap. Dia suruh awak lengkapkan gambar. Lengkapkan rajah sinar untuk menunjukkan bagaimana imej terbentuk. Makanya adalah 3. So 3, nak dapat 3 tu macam mana? Okey, yang pertama dia dah bagi ni, satu daripada puncak objek ni, dia buat garis selari dengan paksi ni. Okey, bila selari dia terbias. Okey, ni kata cekung Okey, kata cekung dia akan terbias menjauhi. Okey, dia akan terbias menjauhi. Dia menjauhi dari mana? Menjauhi daripada titik fokus. Dia terbias seolah-olah datang biasanya daripada titik fokus. Okey, buat ni, buat straight tapi kena sama macam ni. Kena sampai kat tengah kanta ni ya. Okey, buat macam ni. Dia terbias seolah-olah daripada titik fokus. Saya ni buat straight macam ni. Lepas tu buat garis putus-putus kat sini. Buat direction dia. Okey, satu markah. Yang kedua, kita buat daripada puncak objek ni. Kita buat straight melalui pusat kanta. Straight. Okey, dia terbias straight macam ni. So, kita akan dapat T. Direction dia macam ni. Arah lintasan sinar ni kena buat. Wajib buat ni. Wajib buat. So, dua garisan yang kita bina tadi bersilang kat sini. So, kita bina. Bila dia bertemu di atas, dia punya image adalah tegak. Image mesti tegak. So, kita buat. Sepatutnya garis berputus ni. Okey, kita buat sama direction macam ni. Sebab kalau di bahagian bawah, dia mesti terbalik. Okey, di atas. So, ciri-ciri dia tegak, dikecilkan. Maya. Okey, nyata di belah sini. Kalau sini adalah maya. Okey, so angka yang 1. Sini dapat 1 lagi. Patut objek ni 1. 3 markah. Okey.